Ya, sudah menjadi kebiasaan sebenarnya apabila seorang itu sakit kepala, migrain, sakit gigi, sakit tulang sendi, semuanya akan mendapatkan ubat tahan sakit kerana ianya mudah dimiliki dan juga senang untuk didapati di mana-mana. Tetapi tahukah anda sebenarnya walaupun banyak manfaat tetapi ada juga risikonya sekiranya mengambil ubat tahan sakit ini tanpa pemantauan dan juga untuk jangka masa yang panjang. Jadi hari ini tetamu saya di studio akan menerangkan mengenai manfaat dan juga apakah risiko ubat tahan sakit ini bersama dengan saya Puan Fauzia Hanif Ahmad Azman, Pegawai Farmasi Hospital Kajang Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik, bila kita bercakap mengenai ubat tahan sakit, rata-rata daripada kita semua tahu mengenai paracetamol ataupun Ponstan. Ini dua yang paling common. Tapi sebenarnya apa itu ubat tahan sakit dan juga apa pengkelasannya? Okey, ubat tahan sakit atau analgesik kita panggil adalah ubat yang kita gunakan untuk merawat atau melegakan kesakitan yang dialami oleh pesakit. Okey, kita boleh dapati banyak ubat tahan sakit yang boleh kita dapati di pasaran dalam pelbagai nama dan jenama. Okey, ada ubat tahan sakit yang kita boleh ambil secara oral dalam bentuk tablet, kapsul ataupun dalam bentuk cecair. Ada juga ubat tahan sakit yang kita boleh ambil melalui injection, sama ada injection intramuscular ataupun intravenous. Ada juga ubat tahan sakit yang kita boleh dapati dalam bentuk krim ataupun dalam bentuk transdermal patch. Krim tadi kita boleh sapu lah. Kalau yang patch tadi kita boleh tampal untuk melegakan kesakitan lah. Jadi kebanyakannya kita ambil ubat tahan sakit ini sebab kesan ni serta-merta. Makan lepas tu kita rasa macam sihat dah. Padahal sebenarnya itu bukanlah tujuan utama. Tujuan utama sebenarnya apa dan juga bagaimana sebenarnya ubat tahan sakit ini berfungsi dalam tubuh badan kita? Okey, tujuan utama untuk kita ambil ubat tahan sakit adalah pertama memang kita ambil ubat tahan sakit untuk melegakan kesakitan yang kita alami. Okey, dan secara tidak langsung ia bertujuan untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita lah. Bila kita dalam keadaan yang sakit, kita akan rasa tak selesa, akan rasa stres dan emosi kita pun akan terganggu. So dengan pengambilan ubat tahan sakit ni akan membantu kita rasa lebih selesa, kita akan rasa kurang stres dan emosi kita akan stabil lah. So fungsi utama kita untuk ambil ubat tahan sakit ini adalah untuk mengembalikan fungsi kita dan juga macam apa saya kata tadi, untuk meningkatkan kualiti kehidupan kita. Tapi ialah dia hanyalah untuk kesan sementara. Maksudnya bukan untuk memulihkan penyakit tersebut. Tapi itulah macam saya katakan tadi, ubat tahan sakit ini sekarang ini mudah didapati. Baik di kaunter di farmasi, ada juga yang dijual di kedai-kedai yang biasa. Jadi apa di antara ubat tahan sakit yang memerlukan preskripsi daripada doktor dan juga yang tidak memerlukan? Okey, ubat tahan sakit memang sangat mudah didapati, terutamanya paracetamol. Okey, paracetamol adalah contoh ubat tahan sakit yang tidak perlu preskripsi, boleh dapati di kita panggil dia over the counter drug. Tapi ada juga ubat tahan sakit yang kita perlukan preskripsi, seperti ubat tahan sakit jenis opioid macam tramadol, ataupun ubat tahan sakit jenis NSAID macam kita panggil dia Celebrex, ataupun Akoxia, ubat tahan sakit yang lebih kuat. Okey, biasanya ubat-ubat yang memerlukan preskripsi ni perlu mendapat pemantauan dan pengawasan rapi daripada doktor, untuk kita elakkan kesan sampingan daripada berlaku lah. Yalah, bila kita makan ubat tahan sakit, rasa lega serta-merta, kualiti hidup pun semakin baik. Tapi berapa lama tempoh masa yang perlu kita mengambil ubat tahan sakit ini sehingga kita menyerah diri kepada doktor? Okay, biasanya untuk kesakitan yang akut macam sakit pinggang ataupun sakit belakang, dia ambil masa lebih kurang seminggu. Seminggu je kita perlukan ubat tahan sakit. Tapi kalau seminggu kita makan ikut dos yang ditetapkan, contohnya kalau ubat tu perlu diambil 1 biji 3 kali sehari, kita makan ikut arahan. Tapi bila dah 6 hari 7 hari masih sakit tak berkurang, pain score pun masih tinggi, kita perlu dapatkan perhatian dan rawatan lanjut untuk kita kenal pasti punca kesakitan tu, sebab kadang-kadang setengah kesakitan tu memerlukan rawatan yang berbeza. Jadi siapa di antara sebenarnya kategori yang tidak boleh mengambil ubat tahan sakit, dan sekiranya mereka yang alergik mengambil ubat tahan sakit ini, apa di antara simptom yang mereka akan alami? Okey.
kategori yang tidak boleh ambil ubat tahan sakit. Contohnya ada setengah ubat tahan sakit yang tidak boleh diambil oleh ibu mengandung. Contohnya pun? Contohnya ubat NSAID macam Ponstan, Voltaren. Ibu mengandung tak boleh, tidak boleh ambil lah. Dia contraindicated untuk ibu mengandung, mungkin tidak baik untuk kandungan ibu itu sendirilah. Selain itu, pesakit-pesakit yang mempunyai kegagalan fungsi hati tak boleh untuk ambil ubat paracetamol. Selain itu, pesakit yang mempunyai kegagalan fungsi buah pinggang pun ada ubat-ubat yang tidak boleh diambil. Sebab tu golongan-golongan yang khas seperti ini perlu mendapatkan nasihat daripada doktor sebelum mengambil apa-apa jenis ubat tahan sakit. Jadi kalau mereka yang alergik tadi ni pun apa simptomnya? Okey, kalau alergik biasanya memang ada setengah ubat tahan sakit yang prone ataupun ada berpotensi untuk menyebabkan alergik seperti ruam pada kulit, kegatalan ataupun bengkak pada mata dan kesukaran untuk bernafas. So biasanya kalau reaksi alahan seperti ini berlaku, kadang-kadang kita tak tahu kita alergik pada ubat itu kan. So kalau berlaku pada kita, kita tak perlu bimbang lah. Dapatkan rawatan segera di hospital dan selepas rawatan biasanya kita akan bekalkan pesakit dengan allergic card. Kita panggil allergic card. Allergic card ni sebagai rujukan pesakit supaya ubat tahan sakit yang sama tidak diberi pada masa akan datang untuk kita elakkan kesan sampingan allergic reaction tadi. Okey, bagi mereka yang mempunyai alahan kepada ubat tahan sakit dan juga sebagai contoh yang tadi Puan berikan, ibu mengandung tidak boleh mengambil Ponstan, tidak boleh juga mengambil paracetamol kerana kita ibu mengandung boleh ambil yang tidak boleh mengambil paracetamol ialah orang yang mempunyai kegagalan fungsi hati. Jadi apa di antara alternatif kepada mereka? Sebab kalau kita tahu macam Ponstan, kalau mereka yang mengalami migrain terlalu teruk, itulah dia punya sumber kekuatan sebenarnya. Jadi bagaimana Puan? Okay, untuk ibu mengandung memang dia tiada pilihan. Memang dia perlu ambil paracetamol je yang dia boleh ambil. Ubat tahan sakit lain tidak digalakkan lah. Mungkin dia perlu gunakan alternatif seperti deep breathing. Alternatif yang bukan ubat lah untuk ibu mengandung macam tu. Dalam pada kita bercerita mengenai manfaat ubat tahan sakit ni kerana ia melegakan dengan cepat segala penyakit yang kita rasa itu, tetapi jika pengambilannya dalam jangka masa yang panjang tanpa pemantauan dan juga mengambil dos yang betul, pastinya ada risiko-risiko yang bakal dihadapi oleh seseorang individu itu. Jadi apa di antara risiko yang bakal dihadapi Puan? Okey, macam saya cakap tadi, risiko tadi macam saya cakap tadi ada mungkin akan mengalami reaksi alahan kan. Okay, selain itu untuk ubat tahan sakit jenis NSAID sebenarnya kita perlu berhati-hati dengan risiko kesan sampingan seperti pendarahan dalam perut dan juga masalah jantung. Sebab tu penting untuk kita dapatkan nasihat daripada doktor sebelum kita ambil apa-apa ubat. Okay, untuk ubat tahan sakit jenis opioid sebagai contoh Tramal, kita mungkin kita juga perlu berhati-hati dengan risiko seperti ketagihan dan juga kebergantungan kepada ubat tahan sakit jenis ini. Sebab tu pemantauan dan pengawasan daripada doktor perlu, terutamanya dengan pengambilan dos yang tinggi dan jangka masa yang panjang. Itulah bila Puan berkata macam tadi, kebergantungan kepada ubat. Tapi kita tidak boleh nafikan kerana kita nak cepat sihat, cepat baik. Jadi kita terpaksa juga mengambil ubat tahan sakit. Khususnya kepada mereka yang berada di golongan yang sudah berumur, seperti sakit lutut. Pastinya diorang akan menerima suntikan untuk ubat tahan sakit. Jadi bagaimana sebenarnya kebergantungan ubat itu kepada golongan yang sudah berumur ini? Okey, sebab tu saya kata bila satu ubat tahan sakit itu perlu diambil dengan dos yang tinggi dan jangka masa yang panjang. Pengawasan dan pemantauan dari doktor itu penting supaya kesan sampingan kebergantungan ini tidak berlaku. Biasanya doktor akan berikan pesakit, akan mulakan rawatan tahan sakit kepada pesakit dengan dos yang lebih rendah dan dalam jangka masa yang paling singkat supaya kebergantungan ini tidak berlaku lah. Okey, saya mau balik semula kepada Ponstan tadi sebab Ponstan ini merupakan antara ubat tahan sakit yang memang famous. Betul Puan, famous. Tapi itulah dia ada beberapa jenis Ponstan, miligram ni juga. Jadi bagaimana sebenarnya pemilihan miligram ini untuk setiap pesakit-pesakit ini yang untuk maksudnya
pemilihan dos. Ya, betul. Okey, dos juga bergantung kepada pemilihan dos bergantung kepada jenis kesakitan dan juga tahap kesakitan. Kalau pesakit alami kesakitan tahap ringan, dia tak perlulah ambil dos yang tinggi. Kalau rasa pesakit biasanya boleh start dengan 1 biji dulu. Kalau tak lega, kita akan tambah lagi 1 biji dengan syarat tak melebihi dos maksimum yang telah ditetapkan. Cara pengambilan yang bersesuaian untuk ubat tahan sakit ni bagaimana? Kalau contohnya untuk Ponstan kan, kita akan nasihatkan pesakit untuk ambil selepas makan. Bukan dengan keadaan perut kosong sebab kita takut akan menyebabkan kesan sampingan pendarahan dalam perut. Tu yang kita tak nak lah. So biasanya kita akan nasihatkan pesakit, okey Encik ambil ubat ni 3 kali sehari selepas makan. Ambil dengan air kosong untuk mengoptimumkan penyerapan, secara tidak langsung mengoptimumkan kesan terapeutik. Jangan ambil dengan Milo pula ke teh ke. Tak boleh lah. Sebab dia akan ganggu penyerapan sesuatu ubat lah. Okey, maksudnya jenis air pun sebenarnya mempengaruhi juga ubat tersebut. Ini merupakan fakta yang baru sebenarnya kita dengar. So kalau NSAID tu memang kesan sampingan dia akan ganggu perut kita lah. So kita memang akan tekankan kepada pesakit, kita akan emphasize untuk ambil selepas makan. Tak boleh perut kosong. Tak boleh perut kosong ya. Jadi itu merupakan nasihat daripada Puan Fauziah Hanim Ahmad Azman, Pegawai Farmasi Hospital Kajang Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih kerana sudi berkongsi bersama dengan kita, kerana kita tahu ramai yang sebenarnya mengambil ubat tahan sakit ni tanpa mengetahui apakah risikonya dan juga bagaimana cara pengambilan yang betul. Terima kasih Puan. Baik.